Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, dalam video ini kita masih lagi mempelajari tentang tolak pecahan. Tetapi kali ini kita akan memfokuskan bagaimana untuk menyelesaikan soalan yang ada nombor bulat. Yang soalan yang nombor bulat terlibat dalam soalan itu. Baik, kita teruskan kepada soalan kita yang pertama. Nombor bulat tolak pecahan wajar. Soalannya adalah 1 tolak 2/7. Baik, nombor bulatnya adalah 1 dan pecahan wajarnya adalah 2/7. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Baik, kita lihat kepada langkah-langkahnya. Baik, langkah yang pertama adalah tukarkan nombor bulat kepada pecahan, perkan dengan 1. Jadi kita tengok dekat sini nombor bulat ni adalah satu jenis nombor yang lain. Jadi untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan soalan ni, kita tukarkan dia kepada pecahan. Macam mana cara nak tukarkan nombor bulat kepada pecahan? Apa maksud perkan dengan 1? Perkan dengan 1 tu maksudnya kita tulis balik 1 tu, kita buat garisan per, penyebutnya kita letakkan sebagai 1. Baik, contohnya macam ni. Baik, 1 tu jadi pengangka, letak garisan per, letak nombor 1 di bawah. Dah dia jadi pecahan. Mudah kan? Baik, seterusnya kita salin balik tolak 2/7. Dan bila dah dua-dua jadi pecahan, kita dah mudah. Seterusnya samakan penyebut. Tengok penyebut yang paling kecil 1. 1 darab berapa? Jadi 7. 1 darab 7. Bila bawah darab dengan 7, atas pun mesti darab dengan 7. Seterusnya kita dapat 7/7. 7/7 tolak 2/7. Tolak pengangka sahaja, kekalkan penyebut. Bila penyebut dah sama, ingat tolak pengangka sahaja. 7 tolak 2 sama dengan 5. Jadi akhirnya kita akan dapat 5/7. Jawapan ni dalam pecahan wajar ke pecahan tak wajar? Betul, pecahan wajar kerana atas lebih kecil daripada di bawah. Kalau dia pecahan wajar, kita kena pastikan bahawa ia adalah dalam pecahan yang termudah. Langkah yang keempat, mudahkan pecahan sekiranya boleh. Jadi 5/7 ni adalah pecahan yang termudah, kita tak boleh mudahkan lagi dan inilah jawapannya. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Nombor bulat tolak nombor bercampur. Soalannya adalah 5 tolak 32/5. Nombor bulat tu adalah 5 dan nombor bercampur tu adalah 32/5. Langkah-langkahnya. Yang pertama, tukarkan nombor bulat kepada pecahan. Macam tadi juga, kita tak nak nombor bulat tu sorang-sorang macam tu, kita nak jadi pecahan juga. Caranya senang, perkan dengan 1. Jadi 5 tu kita tulis kat atas sebagai pengangka, buat garisan per, tulis 1 kat bawah. 5/1. Apa-apa nombor bulat, kita nak tukarkan kepada pecahan, perkan dengan 1. Itu caranya. Baik, selepas tu tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Jadi sebenarnya dalam pecahan ni, kalau tak ada nombor bulat, lagi mudah kerja kita. Jadi ada orang tu dia memang tak suka nombor bulat pada soalan pecahan, jadi dia akan hilangkan. Jadi kalau dalam nombor bercampur nak hilangkan nombor bulat, tukarkan dia kepada pecahan tak wajar. Ingat lagi kan macam nak tukarkan? Kita dapat 17/5. Sekarang kita dah dapat dah pecahan tolak pecahan. Seterusnya samakan penyebut. Sekarang ni kita ada 1 dengan 5. 1 darab berapa jadi 5? 1 darab 5. Bila bawah darab dengan 5, atas pun darab dengan 5. Seterusnya kita dapat 25/5 tolak 17/5. Sekarang penyebut dah sama. Ingat, tolak pengangka sahaja, kekalkan penyebut. 25 tolak 17, kita dapat 8/5. 8/5 ni pecahan wajar ke pecahan tak wajar? Pecahan tak wajar, betul. Jadi bila dia pecahan tak wajar, apa yang kita perlu buat? Kita tak boleh jawab jawapan sebagai pecahan tak wajar. Kita kena tukarkan 8/5 tu kepada nombor bercampur. Ingat lagi tak? 8 bahagi dengan 5, kita akan dapat 1/3/5. Cuba buat sendiri, dapat tak jawapan 1/3/5? Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ni ada 3 jenis nombor. Dua jenis pecahan dan 1 nombor bulat. Nombor bulat tolak nombor bercampur, tolak pecahan wajar.
Okey, 10 tolak 8 5/6 tolak 8/9. Nampak macam susah kan? Tapi senang je kalau murid-murid tahu cara dan kaedahnya. Baik, kita tengok langkah-langkah macam mana nak selesaikan soalan ni. Okey, yang pertama, bila nampak nombor bulat, apa yang murid-murid perlu buat? Ya, betul. Tukarkan kepada pecahan. Caranya mudah saja. 10 perkan dengan 1. Jadi dia jadi 10/1. Dia dah jadi pecahan. Dah hilang dah nombor bulat tu. Okey, lepas tu kita jumpa nombor bercampur. Apa yang kita kena buat? Betul. Tukarkan kepada pecahan tak wajar. Jadi 8 5/6 ni kita nak tukarkan kepada pecahan tak wajar. Dia jadi berapa? Okey, 6 darab 8 48. Okey, 6 darab 8 48. 48 tambah 5 dia jadi 53. So dia jadi 53/6. Okey. Seterusnya 8/9. 8/9 kita tak payah tukar jadi apa-apalah sebab dia dah memang dalam pecahan wajar. Okey, jadi tolak 8/9. Okey, jadi kita ada 3 pecahan kat sini. Okey. Ada murid tengok macam mana nak buat ni cikgu. Tak apa. Okey, jangan risau. Kita tumpukan kepada 2 pecahan yang awal ni dulu. Yang 8/9 lepas kita selesaikan yang 2 pecahan awal tu, baru kita selesaikan tolak 8/9 tu. Okey, jadi murid-murid tak rasa keliru. Kita selesaikan 2 pecahan yang pertama ni dulu. Okey, jadi 10/1 tolak 53/6. Okey. Sebelum kita boleh tolak, kita mesti buat apa? Betul, kita mesti samakan penyebut. Okey, jadi 1 darab berapa jadi 6? Okey, 1 darab 6. Okey, bila bawah darab dengan 6, bawah atas pun mesti darab dengan 6. Okey, jadi kita dapat 60/6 tolak 53/6. Okey, yang 8/9 tu tulis je dulu. Tak apa, jangan risau. Jangan tak tulis pula, takut terlupa. Tulis je dulu. Tapi kita tumpukan pada 2 pecahan yang pertama ni. Okey, jadi ingat tolak pengangka saja, penyebut biar. Jadi 60 tolak 53 kita dapat 7/6. Okey, dah selesai. Sekarang ni barulah kita tulis 8/9 tu. Okey, baru kita selesaikan 7/6 tolak 8/9 pula. Okey, sama juga ceritanya, kita kena samakan penyebut. Tapi kali ni cikgu ajar satu cara yang lain. Okey, cara yang ketiga, macam mana kita nak samakan penyebut. Okey, cikgu dah ajar cara yang pertama, yang kecil jadi yang besar. Cara yang kedua, darab silang. Okey, cara yang ketiga ni adalah, kita tengok sekarang ni penyebut kita ada 6 dan 9. Okey, jadi cara ni adalah kita tengok sifir. Okey, kita tengok sifir 6 dan kita tengok sifir 9. Okey, apa yang kita nak cari? Okey, cuba kita cari dalam sifir 6 dan sifir 9 jawapan yang sama. Maksudnya jawapan tu ada dalam sifir 6 dan ada juga dalam sifir 9. Okey, cuba tengok. Okey, dalam sifir 9 ada 18. Okey, dalam sifir 6 pun ada 18. Okey. Jadi ada lagi tak? Okey. Dalam sifir 6 ada 36, betul? Dalam sifir 9 pun ada 36. Kan ada juga yang sama. Tapi kita nak pilih yang mana? Kita pilih yang paling kecil. Yang sama tapi kecil. Jadi 18 dengan 36 lagi kecil 18. Jadi kita akan jadikan 6 dengan 9 ni sebagai 18. Okey. Jadi kita mulakan dengan 6. Okey, 6 ni nak jadi 18. Darab berapa? 6 darab 3. Okey. 9 pula nak jadi dengan 18. Darab dengan berapa? Okey, darab dengan 2. Okey. Jadi bila bawah, ingat yang pengangka di atas mesti ikut apa yang di bawah. Okey, jadi bila 6 darab dengan 3, 7 pun mesti darab dengan 3. Okey, bila 9 darab dengan 2, 8 pun mesti darab dengan 2. Okey, akhirnya kita akan dapat 21/18 tolak 16/18. Sekarang penyebut dah sama. Nampak tak? Ini salah satu cara macam mana nak samakan penyebut. Kita tengok sifir, kita cari jawapan yang sama, yang paling terkecil. Okey, seterusnya kita dapat 5/18. Ni pecahan wajar ke pecahan tak wajar?
Okey, ini adalah pecahan wajah. Jadi pecahan wajah kita kena fikirkan adakah ia pecahan termudah atau tidak. Okey. Jadi ini dalam sifir 5 tak ada 18. Jadi inilah pecahan termudah dan inilah jawapan. Okey, jadi cikgu harap murid-murid boleh faham dengan 3 contoh soalan yang kita pelajari dalam video ini. Kalau tak faham boleh ulang semula. Jadi ini sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.